يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sambungan kita Bismillahirrahmanirrahim. Hatim Az-Zahid berkata, siapa yang mengakui empat tanpa empat, maka ia dusta dalam dakwa pengakuannya. Yang pertama, sesiapa yang mengaku cinta kepada Allah tanpa meninggalkan yang haram, maka ia adalah dusta. Yang kedua, dan sesiapa yang mengaku cinta pada syurga tanpa mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah, maka itu dusta. Dan ketiga, yang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tanpa mengikuti sunnatul Rasul, maka ia dusta. Yang keempat, siapa yang menginginkan darjat yang tinggi tanpa bersahabat kepada orang-orang fakir, maka ia dusta. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita dalam bab iaitu kelebihan orang-orang fakir, orang miskin. Jadi kata Hatim Az-Zahid, salah seorang daripada cendekiawan para ahli ilmu, siapa yang mengakui empat tanpa empat, maka dia dusta dalam pengakuannya. Jadi yang pertama dia kata, sesiapa yang mengakui cinta kepada Allah tanpa meninggalkan yang haram, maka ia adalah dusta. Jadi kehidupan sebagai seorang Muslim, kesempurnaan seorang Muslim, maka salah satu perkaranya ialah Allah suruh kita jauhkan daripada segala yang haram. Haram ni Islam meletakkan dalam semua perkara, dalam semua kehidupan kita, makan minum kita, pakaian kita, pergaulan kita, tutur kata kita dan sebagainya. Jadi saya nak peringatkanlah kita di saat-saat yang genting, saat-saat yang kita sudah berada pada suasana yang masing-masing duk tunggu nak pilihan raya ni. Cakap tu terang tuan-tuan, tolonglah jaga, jangan duk buat perkara-perkara tak senonoh. Nak berkempen, nak bercakap-cakap lah, tak ada masalah, tapi jangan sampai membuang agama Allah, hukum hakam kita ketepikan. Sebab saya balik di Permatang Pauh minggu lepas, dalam Parlimen Permatang Pauh, mereka tugaskan pemuda-pemudi wanita pergi bubuh risalah di rumah orang dalam peti surat, masuk dalam celah-celah pintu, dilukis gambar orang tungging punggung dan tulis kata-kata yang kotor, yang keji, yang tak layak untuk kita sebut. Kita tengok pun naik seram bulu rumah, geli gelemat. Ni sampai setara ni manusia ni, cukuplah mahkamah dah istiharkan dah benda tu tak bersalah. Apa yang kita nak buat cerita-cerita apa lagi? Sudah berhenti. Cerita kita, cerita yang benar. Bubuh rumah ke rumah, terkejut kita bangkit pagi tengok kertas tu.
Ini kerja-kerja yang macam ni kita tolong dalam hal ni. Haram halal kita ni jangan ingat dalam makan minum. Halal haram kita dalam semua kehidupan kita. Kena jaga. Jadi untuk kita nak jadi seorang Muslim, sila rujuk dalam buku penulisan almarhum Allahyarham Fathiya Khan, apa erti saya menganut Islam. Di dalam buku dikupas begitu cantik tentang nak menjadi seorang Islam yang tulen, Islam yang sejati, maka kita kena ada di atas hukum Allah. Sedangkan kita di dalam Al-Quran Allah menggariskan garis panduan. Jadi halal haram dikata meliputi dalam semua perkara. Begitu juga buku yang ditulis untuk menjadi rujukan kita ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram. Di sana pun ada diterjemah dan dihuraikan kepada kita dengan terperinci tentang halal dan haram. Jadi kehidupan kita sebagai Muslim yang sempurna tu kita kena jaga. Percakapan kita, pergaulan kita, pakaian kita, makan minum kita, aurat kita, semuanya ada halal dan haram, batasan-batasannya. Jadi sebab tu kata Hatim bin Az-Zahid, barang siapa yang mengakui 4 tanpa 4, maka ia dusta. Makna dia mengaku macam lain tapi dia buat macam lain, ya. Itu makna dusta lah. Kita mengaku kata kita ni cinta kepada Allah, tapi masih lagi kita duk buat kerja-kerja haram. Ni orang pembohong lah. Maksudnya ni manusia yang pembohong. Dia tak beriman kepada Allah, dia tak sayang kepada Allah. Orang sayang kepada Allah dijauhkan daripada benda-benda yang haram. Sebab tu di dalam Al-Quran pun Allah sebut, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul. Rasul itu mengajak manusia ialah an ya'budullah. Tugasan dia mengajak manusia menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri daripada taghut. Taghut ini ialah pelampau-pelampau. Ada ditafsirkan dalam tafsir dia kata syaitan, dan tafsirkan juga pelampau-pelampau. Kata Imam Malik rahimallahu ta'ala, para pemerintah, penguasa-penguasa yang tidak mahu melaksanakan hukum Allah itu juga taghut. Ni kita tengok dalam tafsir lah, jangan tengok dalam tulisan Malaysia berita harian tak jumpa. Tengok dalam tafsir. Untuk menjelaskan dalam Al-Quran kita tengok tu. Jadi Allah Ta'ala lantik Nabi dan Rasul ni daripada Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Jadi tanda mengabdikan diri kepada Allah salah satunya menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Ini tanda kita ta'abbud kepada Allah. Dan hakikat manusia yang bersyukur kepada Allah, maka dia meninggalkan yang haram, mencari yang halal. Jadi haram kita ni banyak perkara lah haramnya. Fitnah orang pun haram juga, dosa besar. Nabi dalam Al-Quran disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih bersangatan dahsyat daripada kita bunuh orang. Bunuh orang tu dia mati terus senang. Ni dia hidup lagi ni 7 keturunan sepanjang hidup, malu yang amat malu. Itu sebab tu Tuhan kata asyaddu minal qatl, bersangatan lebih dahsyat daripada kita bunuh orang. Dia buat kerja fitnah ni. Jadi kita ni elak daripada perkara macam tu. Jangan jadi tali barut, tukang sampai pun tak boleh. Sama juga. Jadi jangan kita buat tu kerja-kerja haram. Dan dia kata dosa besar. Tu dosa besar. Pandai pula kata 7 dosa besar, tapi fitnah orang tak dosa besar. Maka rasuah tak dosa besar. Menyalahgunakan duit rakyat tak dosa besar. Menyelewengkan hak-hak duit negeri, duit kerajaan tak dosa. Macam di Kedah 403 juta RM hilang duit rakyat, bukan duit kita, duit rakyat negeri Kedah.
403 juta ringgit hilang. Ni di Kedah kecoh pasal duit ni sekarang ni. Tak dosa besar. Ni kita tuan-tuan, hilang duit zakat wilayah persekutuan dulu 2 juta ringgit, bukan 2 ringgit. Sampai hari ni senyap sunyi, kehilangan. Macam mana boleh hilang duit zakat 2 juta? Duit tabung haji pun hilang. Ni kehilangan ini tak dosa besar kita. Jadi nak bercerita dosa besar ni banyak sangat dosa besar. Jadi kita sebagai seorang mukmin, seorang Islam, jika kita sayang cinta Allah, tak boleh tinggal yang haram. Kata Hatim Az-Zahid, itu adalah pembohong, orang yang berdusta. Yang kedua, dan siapa yang mengaku cinta kepada syurga tanpa mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah, maka ia dusta. Ni kita kata kita sayangkan, nakkan syurga, orang nakkan syurga Allah, di antara salah satu sifatnya orang yang rajin menderma. Nabi kata sadaqatun jariyatun. Kita rajin buat sedekah jariah, sikit bagi sikit, banyak bagi banyak. Ada harta diwakafkan jalan Allah, dan Allah pula menyuruh barang yang kami rezekikan bagi kamu, mimma razaqnahum yunfiqun. Allah bagi rezeki dekat dia, maka diinfak ke jalan Allah. Itu jalan-jalan nak masuk ke syurga. Tuan-tuan, tiket kita nak masuk syurga ni rajin menderma, buat amal-amal kebajikan. Itu jalan-jalan nak merintih ke syurga Allah. Tapi kalau kita ni dalam keadaan tidak buat harta kita yang Tuhan bagi untuk taat kepada Allah, maka kita tak akan merasailah nikmat syurga Allah. Harta yang Tuhan bagi bukan untuk buat jahat, sebalik kita nak gunakan harta ke jalan yang taat kepada Allah, yakni buat perkara-perkara yang baik yang Allah Ta'ala perintah. Duit kita banyak, kena bagi zakat. Itu wajib. Barang kemas kita, emas kita banyak, kena bagi zakat. Itu harta kita kena dibelanja pada jalan Allah. Jangan disimpan, jangan kita gunakan benda tu lain daripada yang lain. Jadi kesemua harta kita disuruh buat ketaatan kepada Allah, maka kita pasti akan dapat syurga. Tapi kalau ada harta kita tak buat taat kepada Allah, kita adalah pembohong, kata Hatim Az-Zahid. Yang ketiga, dan siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tanpa mengikuti sunnatul Rasul, maka dia adalah dusta. Ni kita duk kata cintakan Rasul, sayangkan Rasul. Ni kita sayang Rasul lah ni, kata dia. Kita berselawat riuh rendah tiap-tiap tahun, sambut maulud. Sambut maulud ni sahabat pun tak buat, Nabi pun tak buat. Para ulama yang mengambil itu supaya tiada bagi masyarakat lupakan Nabi, nak mengingatkan Rasulullah, maka dibuatlah sambutan Rabiul Awal tu bulan maulidnya Nabi. Nak mengingatkan generasi hak kemudian ni makin teruk, makin dalam keadaan meninggalkan kasih sayang kepada Rasulullah. Jadi ulama buatlah sambutan tu. Kalau kita ni kita sambut hari jadilah. Nabi tak sambut hari jadi dia, sahabat pun tak buat. Sampai zaman para ulama, maka ulama buat oleh kerana mengenangkan masyarakat makin hari makin pupus, makin hari makin kurang di segi kasih sayang kepada Rasulullah. Jadi kalau benar kita ni sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena sayang, kita ikut sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul ni macam mana sunnah-sunnah Rasul? Kita kena merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah-sunnah Rasul ni banyak. Di antara sunnah Rasul yang paling Nabi gemari, paling suka, sembahyang berjemaah. Ni satu daripada yang Nabi suka. Dan sahabat-sahabat tak boleh sembahyang jemaah dengan Rasulullah, demam gitu. Itu sahabat-sahabat Rasulullah. Kita bab sembahyang jemaah ni tuan-tuan, inilah satu penyakit. Dalam keadaan kita sembahyang jemaah berkurangan.
Bukan tak semayang, semayang. Kadang-kadang rumah tepi masjid pun tak turun mari. Bukan jauh mana pun. Berjalan 4-5 langkah dah masuk ke masjid. Tak juga datang ke masjid. Dalam hukum fiqh dia kata tak sah semayang kita di rumah macam tu. Tapi kita buat juga. Semayang berjemaah ni satu daripada kekuatan fadilat yang Allah Ta'ala bagi. Nak kemenangan, nak mencapaikan kemenangan Islam tu dengan semayang berjemaah. Kekuatan kita di situ. Itu salah satu sunnah yang Nabi suka. Dan kemudian tu pula sunnah Rasulullah di segi pemakaian Rasulullah, sunnah Rasulullah dalam rumah tangganya, sunnah Rasulullah dalam peribadatan yang lain. Semuanya ada sunnah-sunnah. Jadi sunnah-sunnah ni kita kena tengok pada hadis. Dan hadis-hadis itulah disebut pergerakan Rasulullah. Diam Rasulullah, duduk Rasulullah, baring Rasulullah, makan minum Rasulullah, semuanya dalam tu disebut sebagai hadis. Jadi kita kena tengok sunnah-sunnah Rasul ni. Jadi sebab tu kita kena kutip sunnah-sunnah Rasul ni jika kita benar sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tak buat mengikuti sunnah Rasul, maka itu bukan daripada orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul, dapat anak Nabi suruh cukur kepala, cukur semua. Bukan suruh gunting sikit-sikit. Cukur semua. Ni kita ni berselawat, gunting sikit-sikit, bubuh dalam buah kelapa. Kan tak? Usung cucu kita, gunting bubuh dalam buah kelapa. Buah kelapa ni orang bertukik tu ya, duk main. Kita tak main buah kelapa. Sunnahnya botak, cukur semua. Kata almarhum Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah, tujuan kita cukur kepala, dia kata nak bagi keluar tumbuh rambut baru, dibuka ruang-ruang liang-liang rumah bulu rambut tu, mendatangkan kecerdasan minda kepada anak kita, cucu kita. Gitu. Dan sunnah Rasulullah bertahallul, maka Nabi suruh cukur semua kepala. Ya. Maka dalam hadis kata barang siapa bertahallul cukur kepala semua, berguguranlah dosanya sebilangan rambut di atas kepalanya. Tu ketika kita haji dan umrah. Ya, sunat cukur semua. Dia duk sayang dia punya rambut jambul dia. Cukur semua, balik esok dia tak berapa hari dia tumbuh balik lah. Kita nak ambil barakah tu, sunnah Rasulullah cukur semua. Jadi gitu. Kalau hak tak ada rambut, dia kata ustaz nak buat macam mana? Dilalukan gunting atas kepala dia. Ya, ada juga hak jenis botak macam padang golf tu. Tak ada rambut dah, nak buat macam mana? Takkan nak cukur kulit kepala. Ambil gunting tu, lalu atas kepala kita, bertahallul. Selesailah. Jadi kena cukur semua tuan-tuan. Jangan duk sayang lah Allah. Ni sayang ambil gunting sikit, cukur semua tu. Nabi kata gugurlah dosa kita sebilangan rambut atas kepala. Berapa helai rambut kita atas kepala ni? Mana kita pernah kira tuan? Tapi Nabi ni sebab macam tu. Sunnah. Dan sunnah pula Nabi makan menggunakan tangan kanan kita mula dengan 3 jari, kemudian tu makan semualah. Dia kata 3 jari tak apalah, Nabi makan roti, kita makan nasi, mana nak lekat 3 jari? Mula-mula je. Kali kedua tu ambil lah, kita guna 5 jari kita ni. Sebab jari kita ni Allah Ta'ala beri kuasa pemanas semula jadi, menolong, membantu proses penghazaman makanan. Sebab tu cuba jari kita pergi celup dalam kuah kari, kuah lemak kita, apa sayur kita, basi makanan tu. Tuan, dia ada kuasa pemanas. Daripada kita gunakan sudu. Melainkanlah benda makan tu tak boleh guna jari, dah paksa kena sudu juga. Dia terpaksa lah. Tapi hak boleh kita guna jari jemari, pakai jari jemari kita. Jadi kita tengok dalam adab Rasulullah makan minum, dalam pergaulan Rasulullah dengan isteri dia, dengan anak-anak cucu dia, dengan masyarakat, dengan kawan rakan dia, semua lengkap.
Tengok dalam kitab Syama'il, ya, Syama'il Rasulullah. Dan baru ni pula diterbitkan buku melengkapkan dalam buku sirah Rasulullah yang lengkap, dijual di pasaran. Kita boleh tengok dengan detail bagaimana akhlak dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Dan sunnah Rasulullah suka menunggang kuda. Menunggang kuda ni satu riadah yang mendatangkan kesihatan yang baik kepada jasad kita. Pernah saya dijemput di peringkat kebangsaan Negeri Selangor, Kementerian Pendidikan Negeri Selangor, peringkat kebangsaan, mengadakan ceramah dan motivasi di peringkat kebangsaan di Sungai Buloh. Anak dia apa nama, di Kepong, Frim, di Dewan Utama Frim di Kepong, anjuran kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi ceritanya sebut dalam masalah pendidikan, lebih kurang 1 jam 45 minit saya ceramah. Lepas tu dia waktu makan minum dicerita oleh seorang pengetua sekolah. Sebab ni kanak-kanak istimewa dan ibu bapa dia dijemput. Cerita cikgu besar sekolah, pengetua sekolah ni, dia kata di sekolah kami ada 2 ekor kuda. Kuda polo yang tak larat pencen tu. Dia bagi kat sekolah. Tak larat kejar bola dah. Jadi bagi kat sekolah, sekolah letakkan budak-budak cacat, budak istimewa ni atas belakang kuda, hari-hari seminggu 3 kali ke 4 kali pusing dalam padang. Lama kelamaan budak cacat yang tak boleh berjalan boleh berjalan tu. Boleh berjalan secara dia lah, taklah jalan normal macam kita ni. Tu di situ kita nampak sunnah menunggang kuda, sunnah memanah, sunnah kita berenang. Ni dalam hadis. Tuan. Ya. Boleh dekat Yahudi, maka dimasukkan dalam game sukan Olimpik. Itu sunnah Nabi, berenang, memanah, menunggang kuda. Anak-anak sahabat Rasulullah, anak-anak sahabat-sahabat di zaman Rasulullah pakar dalam memanah. Sehingga kan dalam satu peperangan, anak ni nak ikut serta. Nabi kata kanak-kanak Allah tak bagi pergi perang. Nabi kata kamu, aku amanahkan jaga ni kampung kaum ibu yang kami tinggalkan. Dia tak nak. Maka ketika tu Nabi nak tengok sejauh mana, Nabi kata kita uji. Kita letak satu benda depan ni dengan jarak yang agak jauh juga, kita panah. Panggil orang tua dengan orang budak ni, budak kanak-kanak suruh panah. Maka kanak-kanak ni memanah sekali tuan, putus ikatan yang diikatkan oleh Rasulullah. Tepat sasaran. Yang orang tua ni pula 2 kali panah baru kena. Di situ kita melihat zaman dulu para sahabat melatih anak-anak pandai memanah. Dia menunggang kuda ni, dalam keadaan kuda dia berlari, kuda sebelah lagi tak ada penunggang, dia boleh lompat atas kuda sebelah. Itu ketangkasan anak-anak sahabat-sahabat dulu. Maka itulah sunnah Rasulullah disebut dalam hadis yang sahih, menunggang kuda, berenang, memanah. Tapi berenang cara kita lah, jangan buat macam Yahudi tu. Dia bertelanjang apa semua, kita tak maulah lagu tu. Islam tak bagi. Ada cara kita, hukum hakam kita. Tapi semua tu dicedok, diambil masuk dalam sukan. Maka popular lah menunggang kuda di kalangan puak-puak Yahudi. Kita Allah, kalau kita lah berlaku lah emergency, orang bagi kuda tak reti naik tu. Tak reti. Kalau naik pun kuda tu angkat punggung dia, kita jatuh apa? Tu pasal kita tak belajar. Jadi itu tu sunnah Rasulullah banyak. Jadi kita nak kena kaji balik tentang sunnah ni. Maka ikutilah sunnah Nabi kalau benar kita cintakan Rasul. Jika kita cinta Rasul, kata Hatim, tak ikut sunnah Nabi, itu pembohong. Yang keempat, siapa yang menginginkan darjat yang tinggi tanpa bersahabat kepada orang-orang fakir miskin, maka ia dusta. Ni kita nakkan darjah yang tinggi di sisi Allah, kita kena bersahabat, berkawan rapat, akrab dengan orang-orang miskin. Kita dengan orang miskin, dengan kita tak nak lah. Siapa nak berkawan dengan orang susah? Jadi bila kita tak nak, ni lah yang adanya sifat takabur, sifat ego, sifat sombong. Allah membenci sifat tu. Pandang orang miskin rendah, hina, tak ada upaya. Kita ni orang kaya, kita ni orang
Tolong tuan, siapa yang nak darjat tinggi, kata Hatim, dia kena berkawan, bersahabat dengan orang fakir, orang miskin. Kita yang kaya ni lah yang Allah suruh jadi penolong kepada golongan fuqara dan masakin, ya. Kita kena menjadi penolong kepada mereka. Sayyidina Hasan Husain, cucu Rasulullah, lalu di perjalanan, orang-orang susah duduk nak makan roti, maka nampak cucu Rasulullah diraikan, ya Husain, ya Hasan ni makan minum. Dia pun turun kenderaan, pergi melepak duduk sekali atas hamparan tu, makanlah roti yang keras tu ala qadar. Selesai makan pula, dia kata, besok tuan datang rumah saya. Dijemput pula orang yang miskin ke rumah dia pula, dirai dengan makan dan minum. Itu cerita cucu Rasulullah. Sebab dididik daripada Rasulullah kepada bapaknya, kepada Ali. Ali dapat anak, didik anak, kasih sayang kepada orang fakir miskin. Jadi sebab tu kita tuan-tuan, hendaklah ada sifat kasih sayang kepada golongan fuqara dan masakin. Golongan inilah, sabit golongan inilah Allah turunkan rahmatnya di atas muka bumi ini. Ya, jangan kita persiakan mereka. Sebab tu kita kena mahabbah, kasih sayang kepada golongan-golongan ini. Bantulah apa kadar yang boleh. Dan kita pun ramai orang-orang miskin tuan-tuan. Sebab saya pergi melawat orang miskin dalam kawasan Parlimen Padang Terak. Tahu Padang Terak? Pergi melawat, sampai kita jumpa satu keluarga 11 orang anak. Ayah dia sakit buah pinggang, tak boleh kerja berat. Anak pergi sekolah, tak bawa duit, jalan kaki, sekolah jauh. Sampai di sekolah pula cikgu bagi duit bantuan fakir miskin RM1 untuk anak-anak orang miskin. Tapi anak orang miskin ni punya insaf diri, RM1 tu dia tak belanja makan di sekolah, tahu. Dia simpan dalam poket dia. Habis belajar, sanggup ikat perut, balik singgah di kedai runcit. Nak balik ke rumah, beli ikan bilis dengan telur bermodalkan RM1 tu. Terjumpa dengan Ustaz Zawawi, ahli parlimen pada masa tu. Ustaz Zawawi tanya, nak buat apa ni? Dia kata nak balik makan dengan adik-adik, lauk tak ada di rumah. Tuan-tuan, saya pergi teras, saya terbit air mata tengok suasana susah. RM1 nak belikan telur dengan ikan bilis, nak balik makan dengan adik-adik ramai di rumah tu. Tak ada lauk nak makan. Anak kita tuan-tuan sekolah belanja berapa satu hari? Itulah fakir miskin yang Allah cukup dahsyat di kawasan-kawasan pendalaman. Saya tanya dengan JKK ni, JKK kampung, Perdana Menteri pernah mari melawat kampung ni. Saya kata bayang tak ada lah. Dia melawat kawasan-kawasan yang bandar aja, kawasan-kawasan besar aja, kampung-kampung tak ada. Sekolah kebangsaan tu, tengok macam sekolah tapi tak rupa sekolah. Tai lembu bertumpuk-tumpuk. Tuan, macam tar yang dilonggok belum ditolak. Tu kawasan sekolah. Tu macam manalah anak-anak orang susah nak maju dalam bidang pelajaran. Segala kurikulum, segala bantuan alat peralatan untuk kemudahan belajar, asas belajar pun tak dapat. Oh tuan, sampai kita pergi kawasan Pedu, dekat empangan Pedu, rumah berdindingkan guni gula yang 50 kilo tu dibelah buat dinding, dan guni yang 50 kilo tu dibelah buat bumbung jadikan atap. Anak, isteri, suami, sekeluarga tidur dalam rumah macam tu. Bayangkan susah yang amat sangat tuan-tuan kawasan-kawasan tu. Dan masih lagi lantai berlantaikan buluh, sebatang buluh
tak dibelah, disemat dengan rotan. Tak tahulah tuan-tuan, kita melawat dengan berbekalkan RM22,000. Mana nak cukup? Kita congak punya congak RM5 pun tak boleh dapat seorang. Saya bawa duit RM22,000 hasil sumbangan kawan-kawan kita daripada Kuala Lumpur ni. Bawa beras, gula, kopi, makanan apa semua, isi dalam bas tu. Sampai sana kita kira-kira congak-congak nak bagi RM5 seorang pun tak dapat. Habis nak buat macam mana? Sekadar yang boleh. Luas kawasan di Padang Terap ni. Kemudian kita ke Baling, menyusul ke Baling. Di Baling pun serupa juga, ramai orang fakir miskin. Jadi itulah kita tuan-tuan, insaf dan sedar. Kalau kita ni benarlah orang yang kata inginkan darjat di ketinggian, bersahabatlah dengan orang miskin, kasih sayang dengan mereka, insya-Allah Allah akan beri kepada kita pertolongan dan bantuan di dunia dan juga di akhirat. Itulah kata Hatim Az-Zahid, 4 perkara, jangan lupa ada 4 yang berlawan. Kalau 4 perkara itu kita iya sungguh, laksanakan 4, tinggalkan yang 4, baru benar pengakuan kita. Jika tidak, kita pembohong, kata Hatim bin Zaid Az-Zahid. Wallahu a'lam. Ini sekadar itu, insya-Allah nanti saya sambung pada besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.